Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Izwan selaku moderator pada malam ini. Hari ini Jumaat 6 hari bulan 12 2024 bersamaan dengan 4 Jumadil Akhirah 1446. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab kita ni nama dia Rukun Iman. Seperti yang ada gambar di belakang kita tu, Rukun Iman. Dan Alhamdulillah sambungan kita pada malam ini muka surat 76. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 76 di bawah tajuk Rukun Iman, rukun yang keempat, beriman dengan para rasul alaihimussalatu wassalam. Beriman dengan para rasul alaihimussalatu wassalam, kerana mereka lah yang menjadi utusan Allah kepada manusia, menjadi perantara di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla untuk menerima maklumat, kerana manusia seorang diri tak mampu untuk nak berinteraksi, menerima wahyu ataupun maklumat terus daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun maklumat berdoa, kita memohon, kita bermunajat, maka itu direct kepada Allah. Kita tak payah cari orang tengah. Kita boleh terus dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala perintah, wa iza sa'alaka iman ud'uni astajib lak. Meminta aku perkenankan. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah kita beriman kepada rukun iman yang keempat, beriman dengan Rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah yang menjadi perbincangan kita pada kali ini, insya-Allah. Beriman dengan Rasul-Rasul. Tengok muka surat 76. Muka surat 76. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam ialah salah satu daripada rukun iman, dan tidak sempurna iman seseorang hamba tanpanya, mana tanpa beriman dengan Rasul. Ana selalu ulang satu kata-kata, ucapan yang selalu kita gunakan, iaitulah dalam matematik ni ada dua kategori matematik. Ada dua kategori matematik. Uh, Dua kategori matematik. Yang pertama, matematik biasa. 6 tolak 1, 5. 6 tolak 1, 5. Matematik yang kedua, matematik akidah. Dia kita kena satu lagi istilah dia panggil matematik akidah. 6 tolak 1 berapa? Kosong. Itu beza di antara dua kategori matematik. Dua kategori matematik. 6 tolak 1, 5. Itu hisab hanya kita belajar. Tapi dalam ilmu akidah lah, 6 tolak 1 kosong. 6 tolak 2 kosong. 6 tolak 5 lagi kosong. Jadi kita bermakna rukun iman yang 6 itu mesti diimani keseluruhannya. Tak boleh main pilih-pilih. Bahkan di antara rasul-rasul yang sabit nama mereka dalam Al-Quran, itu pun tak boleh dipertikaikan. Jadi yang pertama tadi kita kata rukun iman. Yang ni di antara rasul itu sendiri tak boleh kita pilih-pilih. Tak apalah. Aku terima semua. Nabi Nuh terima, Nabi Adam terima, Nabi Hud terima. Tapi Nabi Musa tak apa nak ngam. Tak, masih lagi kosong. Itu dia punya kaedah, nama dia matematik iman. Alhamdulillah.
Kena ingatlah istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ni dalam dalam perbincangan tentang akidah ni menarik. Beriman dengan Rasul-Rasul ialah apakah definisi beriman dengan Rasul? Tulis di kita ada kitab ni tanda lah kena ada pensil. Saya walaupun zaman kanak-kanak guna pensil, kat zaman tua ni masih lagi guna pensil. Tak guna pen ni buat kita dabit kitab. Sebab kalau kita nak tulis atas kertas, kita apa? Kita padam je sebab kalau salah. Tapi tulis atas kitab, eloknya guna pensil. Kalau salah kita padam, kitab tak rusak. Kalau tidak kena main liquid paper, jadi kitab tu rusak. Hmm. Definisi beriman dengan Rasul tak apa? Beriman dengan Rasul ialah. Ini ialah tu maknanya. I'tiqad. Apa makna i'tiqad? Mana kita berpegang dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rasul-rasul yang dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Beriman dengan Rasul yang dipilih untuk menyampaikan risalah. Mana dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih. Ada Nabi, ada Rasul. Sebagaimana di antara Rasul, satu lagi di kalangan hamba Allah, iaitulah malaikat. Malaikat juga ada Rasul. Kita dah bincang tentang malaikat. Sesiapa yang mengikut Rasul, maka dia telah mendapat petunjuk. Orang ikut Rasul, orang ni dapat petunjuk Allah Azza wa Jalla, kita kata Alhamdulillah. Kita sekarang ni kita ikut Rasul. Kan? Kita ikut Nabi. Kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh mereka. Maka kita beriman. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Rasul, sesungguhnya dia telah terpesong daripada jalan yang benar. Jadi kalau kita tak ikut Rasul, maknanya kita lari daripada jalan yang benar. Nak ikut siapa mu? Nak ikut Tosyih ya? Tak ikut Nabi? Tak. Sebab itulah kalau ada orang yang kata, kalau Nabi kata kanan, Tok Syekh kata kiri, kita kena ikut kiri. Kita kata sesak orang tu. Bukan itu cara yang betul. Cara yang betul, Nabi kata kanan, Tok Syekh kata kiri, kita tetap ke kanan. Marilah berapa ramai Tok Syekh pun. Sebab yang otoriti, yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul. Bukannya orang lain. Orang lain itu hanya menyambungkan tugas. Apa yang mereka faham daripada sunnah, mereka amalkan. Ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Jadi kita cuba dalam hidup kita ni mencari yang tepat. Mencari yang tepat. Para Rasul alaihimussalatu wassalam telah menyampaikan semua ajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keterangan yang nyata. Jadi jelas tak ada Rasul yang sembunyi. Tak ada Rasul yang orang panggil hide ataupun susuk. Orang kata susuk ni sembunyi. Maklumat yang Allah Ta'ala sampai kepada mereka. Mereka telah menunaikan amanah dan menasihati ummah supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Mereka telah memimpin pasukan tentera-tentera untuk menyampaikan agama Allah. Mana-mana orang yang sekat perjalanan, lawan. Itu dia panggil jihad bisilah, dengan senjata. Jihad ni ada juga tidak dengan senjata. Jihad dengan kalimah. Jihad dengan ilmu. Jihad dengan penerangan pun ada jihad. Jadi banyak jihad-jihad itu yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam kategori jihad. Mendirikan hujah. Allah Ta'ala bagi hujah melalui Al-Quran, melalui wahyu. Bahkan hujah melalui akal. Tidak salah kita guna akal. Kalau sekiranya akal itu boleh membantu manusia memahami adanya Allah, teruskan. Dan tidak sekali-kali menukar. Hak tukar ni, puak-puak pendeta-pendeta tu, duk tukar ayat Quran, duk tukar ayat Padri, ayat Taurah, ayat Injil. Mari ulama zaman kita ni, dia panggil takwil ayat, lari daripada makna asal, itu berlaku juga. Mereka tidak sekali-kali menukar, mengubah atau menyembunyikan sesuatu yang disampaikan kepada mereka. Tak berlaku.
Maka kita beriman dengan Rasul yang telah disebut nama mereka oleh Allah. Dalam Quran ada nama berapa? 25 orang Nabi disebut dalam Quran. Kita sebut. Dan juga Rasul yang tidak disebut nama mereka dalam Quran. Tak sebut nama Quran. Jadi ada lagi lah nama Nabi-Nabi lain yang tak sebut dalam Quran. Bahkan ada langsung tidak disebut. Cuma kita tahu bilangan mereka ramai. Tapi nama tak sebut. Jadi kita tak perlu duk korek lah yang tak sebut tu. Kita beriman secara ijmali. Secara umum, tak payah tafsili. Apabila Allah Ta'ala tidak tafsilkan dia. Tak apa. Nah, kita beriman dengan Rasul apa? Setiap Rasul alaihi wassalatu wassalam telah menyampaikan khabar gembira dengan kedatangan Rasul selepasnya. Maknanya, Nabi Ibrahim akan nyatakan Rasul yang akan datang. Musa bagi tahu orang yang akan datang. Nabi Isa dah beritahu tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir pula akan membenarkan yang sebelum. Ingatlah, di mana kerja Nabi ni sambung menyambung. Orang Nabi yang terawal memberi khabar gembira dengan kedatangan Nabi selepas daripada dia. Nabi yang datang kemudian membenarkan Nabi yang telah datang sebelum daripadanya. Jadi maknanya orang panggil kerja ni sambung menyambung. Dia tak berhenti setakat separuh jalan, tak ada. Sebab mereka adalah merupakan orang-orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada umat ini. Jadi kerja dia menyampaikan. Manakah dalil perbincangan yang kita sebut dalam mukaddimah tadi, apa dalil? Ini kitab kita ni menarik. Sebab dia bawa hujah, bawa hukum, maklumat, ada dalil. Sama ada daripada Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat simple, sangat mudah. Tak ada perbahasan yang agak pelik, tidak ada. Dalilnya firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Maksudnya, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, serta anak-anaknya, dipanggil Nabi Anbiya Bani Israel, dan juga kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurah, dan Nabi Isa, Injil, dan kepada kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam daripada Tuhan mereka, dari Allah Azza wa Jalla. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Jadi kita orang beriman tak ada beza. Semua nabi kita sokong, kita beriman, kita sayang, kita terima mereka. Cuma syariat mereka kita tak boleh guna selain daripada tauhid sama. Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Esa. Yang lain dalam perundangan mungkin kita berbeza dengan mereka sebab ada yang boleh untuk mereka, haram bagi kita. Sebaliknya begitu juga. Kita boleh, mereka tak boleh. Dan kami semua tunduk dan patuh, bersihkan diri, berserah diri, tunduk, taat kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Surah Al-Baqarah ayat 136. Itu kewajipan kita terhadap Rasul, iaitulah beriman, menghormati, menerima, yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Sesiapa yang mendusta Rasul, ni orang yang tak terima pula ni. Geng-geng anti ataupun tolak. Sesiapa yang mendustakan Rasul, sesungguhnya dia telah mendustakan Tuhan yang membenarkannya
Dan sesiapa yang menderhaka kepada Rasul, sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Tuhan yang menyuruh mentaatinya. Tengok ni. Siapa dia taat kepada Rasul, bermakna kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa taat kepada Rasul, bermakna kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab siapa? Sebab Allah yang suruh kita taat. Ya. Sebab itulah geng-geng apa ni, anti sunnah ni, dia panggil anti hadis ni, dia nak pegang yang mana? Kalau dia kata dia berpegang dengan Quran saja, Quran yang perintah kita taat kepada Rasul. Quran yang suruh kita ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mung kata nak Quran tapi tak terima Quran. Ini dia panggil manusia ajaib, sebablah golongan anti hadis itu sesat. Sebab dia dakwa ya. Dakwa terima Quran, nak Quran tapi tak mau terima Quran. Ini antara benda ajaib. Jadi kita kena hati-hati. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, bermakna kita taat kepada Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat Rasul, maka dia taat kepada Allah. Siapa dia derhaka Rasul, mana dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manakah dalil tak boleh kita pisah-pisahkan di antara Rasul, tak boleh kita pisah-pisahkan di antara Nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitulah ayat yang kita baca ni dalam surah An-Nisa 150 151. Tengok ayat Al-Quran depan mata. Muka surat 77 yang baru tengok muka surat 77. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, Allah dia terima, Rasul tak terima contohnya, dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada sebahagian daripada Rasul-Rasul, kita terima Nabi Isa tapi tak terima Musa contohnya. Terima Muhammad tak terima Isa. Itu andai kata begitu. Dan kufur ingkar kepada sebahagian lain serta bertujuan mengambil jalan tengah di antara iman dan kufur itu, maka Allah kata apa? Begini perangai dia, ulaika humul kafirun haqqan, maka merekalah orang yang sebenar-benar kafir. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 150 151. Maka timbul di sana perbahasan tentang an-nubuwah war risalah. An-nubuwah war risalah. Hakikat kenabian dan juga hakikat rasul ada beza ke tak ada beza? Maka di sini kita lihat daripada huraian para ulama Islam kita ni, iaitulah tentang perbezaan yang apa ni di antara dua perkara ini. Sekarang kita pergi kepada an-nubuwah. Apa makna an-nubuwah? Kenabian. An-nubuwah makna kenabian. An-nubuwah ialah perantaraan di antara pencipta dan makhluk dalam menyampaikan syariat. Jadi Nabi itu dia panggil apa ni? Dia ni perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Apa ni? Antara Allah dengan hamba duduk di mana? Duduk di Nabi. Itu perantara dalam bab menyampaikan maklumat. Allah telah memberikan nikmat kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, yang memilih sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya untuk menjalankan tugas kenabian ini, dan tidak ada siapa yang berhak memilihnya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingatlah, Nabi ini alaihi wassalatu wassalam Allah pilih. Bukan kata penghuni sebuah negeri itu buat undi,
Kita nak pilih siapa? Kita nak pilih siapa? Tak, tak ada siapa boleh pilih. Allah pilih. Jadi kadang-kadang yang Tuhan pilih itulah yang tidak disetujui oleh puak-puak kafir setempat. Dia kata kenapa pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Muhammad ni orang miskin. Muhammad ini anak dia gelar Nabi tu, anak Ibnu Abi Kabsyah. Anak Ibnu Kabsyah ni pengembala kambing lah. Maknanya yang penting dia nak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak hina Rasulullah sebab dia kata apa? Dia kata Nabi ni anak orang miskin. Patutnya ambil lah pembesar-pembesar apa ni Mekah tu. Ambil pembesar Mekah. Ha. Jadi kalau kita pakai otak kita, mari pembesar Mekah dia tak setuju, dia je suruh letak jawatan pula. Kita jangan buat cerita Nabi ni macam cerita ahli politik lah. Tak. Ha. Jangan jangan buat Nabi ni macam orang politik. Hmm? Baik. Allahu Akbar. Jadi Allah yang pilih. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala suratul Hajj, surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya. Rasul-rasul dia tu Allah Ta'ala pilih dari kalangan malaikat. Sebab malaikat yang menjadi utusan Allah Ta'ala ke bumi, iaitulah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang penurun wahyu. Dia turun naik, turun naik. Semua Nabi dia jumpa. Jadi semua Nabi dia jumpa. Hmm. Wa minan nas. Dan juga di kalangan manusia Tuhan yang pilih. Tak boleh. Tak ada orang lain orang boleh pilih. Jawatan kuasa nak pilih. Ad hoc nak pilih. Apa dia ni? Parlimen negeri nak pilih. No. Tidak ada. Kalau ada pilihan lagu tu payah. Tengok tempat kita ni lah. Nak. Sama-sama parti pun kalau tak kena calon hak dia nak. Bubar dia punya markas. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala tak serah pada manusia. Allah yang pilih. Ha. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui suratul Hajj ayat 75. Jadi martabat kenabian ialah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada hambanya. Bukanlah sesuatu yang boleh diusahakan oleh seorang hamba. Ia tidak dapat dicapai dengan banyak melakukan ketaatan atau ibadat. Tidak juga dengan dipilih seorang Nabi yang lain atau permintaannya. Maknanya cadang boleh. Macam Nabi Musa alaihissalam. Wa arsil ma'ya Harun akhi. Jadi Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala supaya bangkit Harun sekali dengan dia. Maka Allah Ta'ala terima permohonan. Tapi yang lantiknya Allah, Musa mencadangkan. Itulah kata orang sebaik-baik dua beradik, iaitulah Musa alaihissalam dengan Harun. Allah pilih dia. Dia cadangkan Harun sekali. Itu adik-beradik yang baik. Kita hari ni tak boleh buat lagi tu. Dia mau panggil kroni pula. Macam-macam lah manusia hari ni. Ustaz tu main kroni juga. Tak. Latih adik-beradik dia. Tak boleh. Tapi Nabi Harun bukan soal kroni yang luluskan. Yang melantik dia jadi Rasul Allah. Yang Nabi Musa cadang je. Dia kata aku tak kuat. Cakapan aku pun tak berapa lancar. Wa afsahu minni. Tapi tengok. Nabi Musa ketika mencadangkan Harun, dia sebut kriteria dia cukup. Wa arsil ma'ya Harun wa afsahu minni lisan. Dia lebih fasih untuk berdebat, untuk bercakap. Maknanya Nabi Musa berkata sebab dia adik-beradik saja, tapi ada sifat-sifat kelebihan yang ada pada Harun. Sebab itulah Nabi Musa berani cadang. Ni kita jangan main cadang sekarang ni kita cadang tak boleh. Tak jadi lagu tahu. Maka tidak juga dipilih oleh seorang nabi yang lain atau permintaannya
Minta boleh macam Nabi Musa alaihissalam dia minta. Tapi kalau kita juga nak minta jadi Nabi tak boleh. Sesungguhnya ia adalah anugerah dan pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih serta mempermudahkan siapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid dan memberi hidayah kepada agamanya siapa yang kembali kepadanya dengan taat. Cuma timbul sedikit perbahasan. Adalah sebahagian ni ahli-ahli tasawuf contohnya ahli tarekat. Dia kata mana tinggi darjat wali dengan nabi. Apa yang kita faham daripada sunnah ini, daripada ayat-ayat ini bahawa nabi itu dipilih oleh Allah. Bukan boleh dengan riadah, dengan latihan, dengan orang panggil apa sajalah usaha tak boleh sebab Allah Taala pilih. Sebab itulah dia kata wali lebih tinggi sebab nak wali dia naik taraf wali dengan usaha. Nabi dia terima anugerah. Yang pertama kita kata saudara, yang memertabakkan seorang tu wali tak wali itu siapa? Siapa yang boleh bagi sijil anugerah orang ni wali? Siapa dia bagi? Manusia yang bagi, manusia biasa bagi. Manusia tak ada autentik, tak ada autoriti. Orang yang dia suka wali selalu. Orang yang dia tak suka dia tuduh benda lain. Dia tuduh orang gila. Tapi kalau orang dia sayang, tak pakai baju isap okok atas masjid pun wali. Ha. Orang yang dia benci, marilah warak jalan pijak semut tak mati pun. Duk mengajar Quran dengan sunnah pagi sampai malam pun, tak jadi wali. Jadi dah baliu lain pula. Dia dah baliu juga, dah baliu lain. Jadi kita kata ini masalah yang berlaku pada kita. Tapi Allah pilih, Allah sebut nama mereka, Allah yang hantar mereka, dan nama-nama mereka disebut dalam Al-Quran. Kenapa kita nak kata mereka ini lebih rendah daripada wali yang riadah, yang kita pun tak tahu siapa yang boleh bagi anugerah jawatan tersebut. Jadi kita kena ingat. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau ada orang kata wali lebih tinggi daripada Nabi, kita kata tak. Kalau tidak, mesti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nyatakan kepada kita bahawa di sana ada lagi orang lebih tinggi daripada wali. Cuma ada lagi satu soalan, apakah beza di antara Nabi dengan Rasul? Adakah perbezaan di sana? Maka dalam kitab-kitab yang panjang dalam kitab Tauhid dia ada sebut. Yang pertama sekali, Nabi dengan Rasul dua-duanya menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baru dia jadi wali, dia jadi Nabi. Kalau orang tak terima wahyu tak jadi Nabi. Rasul juga menerima wahyu. Nabi terima wahyu, Rasul terima wahyu. Nah, cuma di sana berbeza di antara Rasul ma'mur bi tabligh risalah. Rasul dia terima wahyu dan mungkin dia ada kitab yang tersendiri. Ada kitab sendiri. Dan dia kena sampaikan kepada berdepan dengan umat-umat yang menentang. Macam Nabi Musa berdepan dengan puak dia. Lawan dengan Namrus. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Dan semua Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ada kaum dia yang menentang, yang lawan, yang berdepan. Itu beza. Adapun Nabi alaihi wassalatu wassalam ma'murun bil balaghi wad da'wah, dia menyampaikan, dia ajak orang, tapi dia tidak ada risalah yang mustaqillah. Cuma dia sambung hak rasul-rasul yang terdahulu. Wallahu alam. Jadi ada setengah ulama kata tak ada beza, rasul sama-sama ya. Tapi yang perbezaan yang agak yang kita sebut tadi lebih eloklah. Ada kata Nabi ni Allah Taala suruh terima wahyu tapi dia tak menyampai. Dah, dia menyampai, dia berdakwah. Tapi dia tidaklah seperti Rasul yang berdepan dengan kaum dia, yang sanggup bermati-matian, sanggup berhujah, berlawan. Itu perbezaan. Wallahu alam. Yang pentingnya dua-dua tu terima wahyu belaka. Cuma dari segi jawatan Rasul lebih besar. Rasul lebih besar. Sebab itulah Rasul tak ramai bilangan. Nantilah dalam bilangan Rasul nanti di dalam perbahasan kita ni berapa ke bilangan Nabi, berapa ke bilangan Rasul. Tuan-tuan boleh semak dulu kitab ni sebelum kita tanya. Kalau dah baca,
orang panggil sedak sikit lah. Dah tahu dah maklumat, orang panggil lebih lebih tenang lah untuk kita bermuzakarah, insya-Allah. Sebab tu penting kalau kita ada kitab ni, sebelum kita baca, sebelum kita jumpa dengan beradak guru talaqi gini, kita baca dulu. Baca dulu. Yang tak faham tu kita tanya. Kalau guru ada jawapan, dia jawab terus. Kalau tak ada jawapan, kita tunggu minggu yang berikutnya. InsyaAllah, kita cuba cari jawapan. Jadi, bukan semua kita boleh jawab spontan. Orang yang boleh jawab semua spontan ni, kadang-kadang kita bimbang. Ada kala jawapan dia betul, ada kala tersasar sebab mereka hanya agak-agakkan. Wallahu alam. Biarlah kita tak hebat, tak glamour pun kata orang, asalkan kita dapat menyelamatkan maklumat kita tu daripada kita hanya agak-agak memberi jawapan. InsyaAllah. Baiklah, kita ambil sikit lagi. Hikmat diutuskan Rasul. Dalam kitab kita ni. Muka surat 79. Muka surat 79, hikmah diutuskan Rasul. Kenapa Allah utus Rasul? Kalau dia kata, bapa Tuhan hantar mari Rasul? Bapa? Ada. Pandai dah kejap lah tadi. Bapa? Hikmah diutuskan Rasul alaihi wassalatu wassalam dapat dilihat daripada contoh berikut. Baru kita nampak kenapa ni contoh berikut. Pertama, mengeluarkan hamba-hamba Allah Ta'ala daripada menyembah sesama hamba kepada menyembah Tuhan yang memiliki hamba. Maknanya, manusia ni tak tahu. Dilalatul fitrah, dari sudut fitrahnya, dia tahu. Dia ni hamba. Dia tak ada kemampuan. Dia tak ada kekuatan. Tetapi, dari sudut nak cari, Allah mana yang dia nak sembah? Tuhan mana yang dia nak ikut? Mereka tak akan jumpa kecuali melalui Rasul. Maka kedatangan Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibadi ila ibadatir rabbil ibad. Nak mengeluarkan manusia daripada sembah manusia, sembah makhluk, kepada sembah Tuhan makhluk. Itu betul. Maknanya, keluar daripada perhambaan pada makhluk kepada kemerdekaan menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Itu khidmat Rasul. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi membawa rahmat kepada sekalian alam. Suratul Anbiya ayat 17. Ini yang kita dok cakap sekarang ni, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Kita membuat slogan juga dak, rahmatan lil alamin, rahmat pada alam. Rahmat dengan apa? Kita kena tengok rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebab apa? Sebab dia menyelamatkan manusia yang patuh, yang akur, yang beriman, yang taat ini daripada neraka ke syurga. Itu besar. Itu satu. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin ini berbeza dengan nabi yang terdahulu. Nabi dulu kalau umat dia buat derhaka, total loss. Mati semua sekali. Sebagaimana kaum Nabi Lut. LGBT zaman Nabi Lut ada dah, mati semua sekali mati. Yang tak matinya syaitan yang mencipta dosa tu tak mati, yang menyebabkan bila mati orang ni, syaitan tak mati, dia hidup balik. Lah ni LGBT hidup molek-molek. Lah ni LGBT hidup molek-molek. Habis lagu mana kita nak buat? Ini masalah padanya berlaku pada kita. LGBT hidup molek. Syaitan tak mati apa? Hak mati siapa? Kau Lut. Qura Sadum yang di balik bumi itu, dia mati. Maka walaupun kita sekarang ni duduk dekat ada banjir contohnya. Tapi banjir bertempat ya. Banjir sini, tak banjir sini. Orang tak kena banjir, bawa makanan, bawa bantuan bagi tempat kena banjir. Tahun depan pula tempat ni tak kena banjir, tempat yang tahun depan bantu kita banjir, kita pergi tempat dia pula. Begitulah suasana keadaan. Jadi rahmatan lil alamin maknanya nabi kita ni membawa rahmat pada alam, termasuk hayawan, termasuklah alam ini tidak dibinasakan seluruhnya,
dengan sebab kedatangan bagi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, yang kedua, dia panggil hikmah yang kedua, menjelaskan tujuan sebenar Allah SWT menciptakan makhluk. Kita kena tahu kenapa Allah cipta kita. Kenapa Allah Ta'ala buat kita. Kalau setakat Tuhan nak suruh makan ya, dengan minum je, sama ya kita dengan lembu. Ha, lembu kerja dia makan, kita makan juga. Menata apa? Hayawan apa hak kuat bini? Enggak apa dia benda. Tadi hak keluar kalau kuat beranak, babi. Orang kata bak satu tu beranak ramai. Banyak anak dia. Jadi kalau sekadar manusia ni lahir atas dunia untuk berbini je, hayawan berbini juga. Ada anak ramai juga. Nah, nak kata apa lagi? Tetapi objektif sebenar, matlamat utama Allah SWT ciptakan makhluk ini seperti yang diuraikan di sini. Ah. Menjelaskan tujuan sebenar Allah Ta'ala menciptakan makhluk, iaitu untuk beribadat kepada Allah serta mentauhidkannya. Semua ini tidak dapat diketahui kecuali melalui ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah dipilih oleh Allah dari kalangan makhluknya serta memberikan mereka kelebihan di atas semua alam. Jadi beza kita dengan makhluk lain sebab kita ada akal. Yang membezakan di antara sama-sama orang berakal, kita ada iman. Itu perbezaan yang sangat ketara. Iman tu membezakan di antara makhluk. Sama-sama manusia. Manusia dengan hayawan lain itu beza dengan akal. Sama-sama manusia yang berakal, yang bezakan kita iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama orang yang beriman pula, amal kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang membezakan. Ada orang berpegang dengan amalan sunnah, alhamdulillah mereka selamat. Ada orang yang asyik duduk mereka cipta ibadat, mereka dalam keadaan diambang bahaya. Wallahu alam. Baiklah. Uh, Firman Allah Ta'ala, dalil kita kepada tajuk ini, dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada setiap umat seorang rasul. Jadi rasul-rasul dulu dia panggil lokal risalah. Jadi setiap umat ada rasul. Kaum Bani Israel mari Nabi Musa, mari Nabi Isa. Kaum Samud mari Nabi Saleh, kaum Ad mari Nabi Hud. Contohnya bertempat. Dia panggil lokal saja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin kepada umat semua sekali. Orang putihnya, orang hitamnya, orang merah, orang kuning. Orang apa ni, orang kelabu, mana apa saja orang, apa saja bangsa di mana mereka berada, selagi sampainya matahari dan bulan, maka semuanya mereka duduk di bawah Rasul Rabbil Alamin, rahmatan lil alamin. Baik. Jadi Allah Taala telah bangkit kepada setiap umat seorang rasul. Apa dia kerja rasul? Apa peranan rasul? Apa tugas rasul? Dua tugas besar ini mesti disampaikan. Yang pertama, ani'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Ini tauhid. Mana rasul-rasul ni? Semua rasul, semua nabi, satu je agama. Nama dia Islam. Satu je agama, nama dia Islam. Satu je nama. Jadi bila Islam, apa yang dakwah mereka? Ani'budullah. Naklah kamu sembah Allah Azza wa Jalla. Sebelah pihak. Sebelah pihak lagi. Wajtanibut taghut. Kamu mesti jauhkan diri daripada taghut. Karena itulah dalam syahadah kita, dia ada nafi dan isbat. Nafi dan isbat. La ilaha. Maknanya tidak ada sebarang sembahan, sebarang Tuhan, sebarang pujaan. Itu dia panggil nafi. Illallah.
kecuali Allah. Nah, itu dia panggil isbat. Sama di sini. U'budullah, u'budullah wajtanibut taghut dan jauhkan diri daripada taghut. Nah, apa itu taghut? Timbul soalan, apa makna taghut? Taghut ni ada huraian di bawah tapi kita hurai dah apabila ditanya. Taghut itu maksudnya syaitan, jauhkan diri daripada syaitan, berhala, ahli-ahli nujum, tukang sihir, orang yang membenarkan diri dia untuk disembah, dipuja lain daripada Allah Taala. Itu semua nama dia taghut. Yang taghut yang paling besar sekali syirik pada Allah Taala. Nah, itulah berhala-berhala tu. Syaitan-syaitan yang dipuja disembah itu dipanggil taghut. Jadi taghut ni ada banyak makna. Tapi makna yang besar yang kita duduk berlawan di sini, jauhkan taghut tu mana? Jauhkan syirik, bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Taala seperti berhala dan sebagainya. Nah, itu mana taghut. Ha? Taghut itu maknanya melampau batas, batas tauhid pada Allah Taala. Jadi dari kerja Nabi dua ni, sembah, jauhkan. Sembah Allah, jauh diri daripada taghut. Akan ada. Suratul Nahli ayat 36. Hikmah yang ketiga, hikmah yang ketiga, kenapa Rasul diutuskan mendirikan hujah ke atas manusia dengan mengutuskan Rasul-Rasul. Kalau tidak, bagaimana Allah nak azab mereka? Macam mana Tuhan nak azab mereka? Dia tak tahu. Kita ni tak tahu maklumat, tak tahu peraturan, tak tahu SOP, tak tahu undang-undang. Tiba-tiba kita kena saman. Kenapa awak saman saya? Saya tak tahu benar salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, dia hantar Rasul. Bawa hujah, bawa bukti, bawa kenyataan. Tak ikut juga, baru neraka. Maka Allah Ta'ala mendirikan hujah ke atas manusia dengan mengutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rusulam mubashirin wa munzirin. Rasul-Rasul yang kami telah utuskan itu semuanya membawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, yang telah buat maksiat. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Supaya tidak ada bagi manusia itu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Azza wa Jalla sesudah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Jadi dia nak kata apa? Kita tak tahu. Saya tak tahu. Kita tak tahu pun ada. Lah, Tuhan kata aku dah hantar Rasul. Macam mana kau tak tahu? Jadi hujah tu tak boleh pakai. Sebab Rasul sudah datang. Nak berdalih tak boleh. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, surah An-Nisa ayat 165. Jadi sekarang ni, adakah masih lagi ada manusia yang tak tahu ada Islam? Jadi kita tak tahulah. Dia duduk dalam negara-negara yang jauh di pendalaman sana, di ujung dunia tu. Mungkin dia tak tahu Islam tu ada. Jadi kita tak kata betul tahu. Kalau mereka betul-betul tak tahu, wallahu alam, adakah mereka ini di kalangan orang yang makzur atau itu kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat. Yang keempat. Menerangkan beberapa perkara gaib yang tidak dapat dicapai oleh manusia dengan akal mereka seperti nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ingat boleh? Sebab itulah kita bak nama Allah, bak sifat Allah Ta'ala ni tak boleh kita reka sendiri. Tak boleh kita reka sendiri. Sebab kita kena ikut wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan ataupun yang melalui Nabi SAW. Tak boleh kita reka pandai-pandai dia, tak boleh. Sebab di luar kemampuan kita itu. Sifat-sifat Allah sama juga. Apa yang diisbatkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kita berimanlah. Tak payah duduk sibuk-sibuk masuk campur dalam perkara yang gaib. Mengenali para malaikat. Kita tak kenal malaikat kecuali apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kan dalam bab malaikat baru ni kita dah bincang hadis.
Nabi kata apa? Aku diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk mencerita kepada kamu tentang malaikat pemikul aras baina syahmati uzunai ini. Di antara cuping telinga dia ni sampai ke bau, jarak besar dia tu 500 tahun perjalanan. Bersama mana malaikat Allah? Malaikat Jibril sendiri alaihissalam, Nabi kita tengok rupa dia yang asli 600 sayap. Hmm. Oh, gelap langit. Sekali malaikat mari. Jadi kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu tentang apa yang berlaku di alam barzakh, di alam kubur, adanya soal munkar nakir, adanya himpitan kubur, ada orang yang kuburnya luas maddal basar. Macam mana kita nak tahu? Kita tak boleh tahu kecuali melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla, wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada kita, itu baru kita tahu. Yang lain-lain tak boleh tahu. Allahu akbar. Dan banyak lagi lah. Yang pentingnya al-umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara gaib tak usah kita masuk campur sebab itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah yang beritahu kepada Nabi, Allah yang beritahu kepada Rasul, mereka sampaikan kepada kita. Jadi kita tak mampu nak terima direct daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, yang kelima, hikmah yang kelima. Semua Rasul alaihi wassalatu wassalam merupakan contoh ikutan yang sempurna. Allah telah menyempurnakan mereka dengan akhlak yang baik dan juga memelihara mereka daripada syubhat, keraguan dan syahwat nafsu. Sebab itulah dipanggil nabi-nabi itu maksum, maksum. Nanti kita akan bincang tentang ismatul anbiya, maksumnya nabi. Ini ada orang buat cerita Israiliyat. Apa dia? Konon-konon ialah Nabi Yusuf alaihissalam pernah berminat pada makcik dia. Hey, no. Konon-kononnya Nabi Daud pernah khianat pada ketua tentera dia sebab nak ambil bini kawan tu, dia suruh hantar tentera pergi mati. Lepas tu dia nak ambil janda kawan. Saya kata penghulu kampung kita pun kalau buat orang kata jahat. Ini Nabi? No, tidak mungkin. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka, yakni Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutilah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Jadi petunjuk Allah Ta'ala ni, siapa dia? Nabi. Jadi kita ikut jejak langkah mereka dalam perkara-perkara yang kita boleh jejak, boleh ikut. Ada perkara khasais itu tak boleh ikut. Boleh tahu tapi tak boleh ikut. Macam Nabi SAW, dia benarkan kahwin lebih pada 4. Itu tak boleh ambil. Kita boleh ambil setakat 4 je. Yang 4 tu pun kota tak penuh. Nah, surah Al-An'am ayat 90. Dan firman Allah Ta'ala, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada mereka itu, yakni Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, satu contoh teladan yang baik bagimu. Nabi Ibrahim ini di antara contoh ikon dakwah, ikon tauhid sebab dia berdepan dengan keluarga dia, family dia. Kita pun kadang-kadang terpaksa juga berdepan dengan keluarga. Tak, ada setengah sahabat-sahabat kita ni yang baru masuk Islam, mereka terpaksa berdepan dengan keluarga dia, keluarga yang dekat. Ibu bapa sendiri, adik-beradik yang menentang daripada mereka masuk Islam. Jadi ada. Jadi Ibrahim ni ikon yang dekat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut Ibrahim. Ibrahim kana ummah. Jadi dia seorang, dia lawan Nabi Ibrahim. Seorang Nabi yang sangat berani, tegas. Dan banyak ujian yang diterima. Alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Baiklah yang terakhir, dalam hikmat Allah Ta'ala pilih lantik Rasul ni, iaitu tugas mereka memperbaiki, memurni, dan membersihkan nafsu serta menjauhkannya daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Jadi dia panggil Nabi-Nabi ini sebagai pendidik, murabbi, muzaki, semua itu jawatan dia lah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2,
huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya dialah yakni Allah yang telah mengutuskan dari kalangan orang-orang Arab. Orang Arab masa itulah, badui ke tak badui ke, yang ummiyin, yang buta huruf, yang tak pandai membaca, tak pandai menulis dia orang tu. Tapi dia bukan bodoh, dia tak baca, tak menulis. Kalau kata bodoh, macam mana Abu Jahal boleh menega, macam mana Abu Sufyan boleh menega juta-juta? Nah, kaya. Seorang Rasul, yang Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah ini Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Ada juga ulama mengatakan hikmah iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja Nabi membersihkan jiwa mereka daripada syirik kepada tauhid, dan membersihkan akhlak-akhlak mereka yang buruk kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jadi itulah 6 hikmah Allah SWT utuskan Rasul untuk manusia ni, untuk menyelamatkan manusia. Sebab itulah kita selalu buat analogi lah. Analogi orang panggil simple, mudah. Bila kita beli alat-alat yang canggih ni, biasanya staf syarikat tu akan ajar kepada kita. Ini buku katalog dia ada, dia buku apa ni, manual dia ada. Nah, dia yang ajar kepada kita buat gini, baca ni cara. Jadi sama kita hari ini nak menuju pada Allah Subhanahu taala, nak menuju pada syurga, yang kita tidak tahu mana jalan dia. Kita tahu lorong mana, apa yang patut kita buat atau kita buat, maka datangnya Rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita, kita kata alhamdulillah. InsyaAllah para jemaah sekalian, tugas-tugas Rasul kita akan sambung dalam siri akan datang. Biiznillahi azza wa jalla. Sebab sekarang kita ada lagi beberapa minit untuk sesi perbincangan. Kalau ada bincang-bincang, dipersilakan moderator untuk perbincangan. Kalau ada soalan lah. Baik, silakan. Tak ada soalan? Tak cari dalam komen ni, tak ada soalan sini. Ya? Dalam komen Facebook pun tak ada ni. Alhamdulillah. Okey, baik, ada chat ni. Baik, ini dia kata, ini dia punya, ini ada soalan dia kata. Apa soalan dia? Bila orang tanya, apa, cuba baca. Assalamualaikum Ustaz. Soalan, bila kita dengar orang sebut nama nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain selain Nabi Muhammad SAW, apakah kita boleh sebut SAW? Itu soalan Ya, dia. tidak jadi masalah. Cuma menjadi uruf sebutan. Bila sebut Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi lain, kita kata alaihi assalam. Alaihi salatu wassalam. Boleh kita sebut. Dan memang ada sebahagian, ana jumpa guru-guru kami lah di Arab tu, dia sebut sallallahu alaihi wasallam belaka. Berkata Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita yang tak biasa ni, macam pelik lah sikit. Dah rasa macam pelik. Sebenarnya tak jadi salah. Sebab mereka Nabi. Mereka Nabi, mereka Rasul, mereka pilihan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita boleh kata sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita untuk amalan sendiri, anda kata okey lah. Tapi kalau kita nak dia cakap di publik, nanti orang celik mata lah. Dia kata, apa ni, pelik dia ni. Tak, Nabi Musa pun sallallahu juga. Macam apa ni, itulah suasana yang belakang. Tapi dari segi penggunaan, tidak salah. Nah, boleh kita pakai. Habis dah. Jazakumullah khair untuk jawapan Baiklah. tu. Jadi yang Ya. atas ni ada lagi satu tadi soalan ni. Turut tu apa? Dah kita dah hurai tadi masa jawab tadi. Tadi ya.
Dah huraikan bahawa taugut itu semua segala perkara yang menyalahi tauhid itu dia panggil taugut. Sama ada dia tu taugut tu syaitan, taugut tu berhala, taugut dia banyak, ada banyak banyak makna taugut tu. Berhala, syaitan, undang-undang yang lain daripada undang-undang Islam dia panggil undang-undang taugut. Boleh. Undang-undang orang putih ataupun orang yang membenarkan diri dia tu disembah oleh orang. Itu dia panggil taugut. Nah, baik, habis dah. Tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Baiklah. Semua sudah jelas, perbincangan pun sangat jelas. Sebab itulah anak kata awal-awal lagi, buku kita ni mudah, simple, tidak ada istilah-istilah yang agak kronik. Cuma mungkin tadilah perkataan tauk tu, kalau kita boleh gelasorikan di belakang nanti, untuk cetakan seterusnya elok juga. Nah, ataupun kita letak ya di tauk tu ada nota kaki dia kan, atau dalam kurungan. Eloklah supaya kita letak meraihkan apa ni sahabat-sahabat kita yang tidak memahami bahasa Arab ataupun jarang mengikuti kelas pengajian-pengajian tentang akidah ataupun tentang tafsir Al-Quran. Baiklah para jemaah sekalian, terima kasihlah kepada Izwan yang menjadi moderator dan juga pihak pengurusan Global Ihsan yang telah membuka kelas pengajian kita pada dalam kitab Rukun Iman ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.